Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Ustazah? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, sebelum kita mula kelas kita, Ustazah nak minta seorang bacakan doa. Jadi, Ustazah nak minta Azrul Hafiz tolong bacakan doa, boleh? Baik, boleh Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih. Okay, sebelum kita masuk lebih mendalam apa yang kita nak belajar hari ni, okay, Ustazah nak tunjuk dulu satu video. Okay, kamu mungkin tengok video ni dan perhatikan situasi yang ada dalam video ni. Nak tergelak tak? Jangan duduk pada tai ayam. Bukan! Tai ayam! Tai ayam! Bener, tai ayam! Untung gua cobain. Kalau enggak, gua dudukin. Cobain dah. Okay. Okay, dalam video ni tadi dalam video ni kan nampak kan ada berapa orang dekat dalam video ni? Ada 3 orang Ustazah. 3 orang Ustazah. Okay, 3 orang budak perempuan. Mereka tengah buat apa kat situ? Diorang Tengah bincang pasal apa? Tai ayam. Jangan duduk atas tai Kan, ayam. mereka tengah bergaduh sesama sendiri. Adakah itu tai ayam? Adakah itu bukan kan? Jadi macam apa budak baju biru tu buat dekat tai ayam tu bila dia tak percaya itu tai ayam? Dia makan. Dia sentuh dan dia makan. Kalau dia tak percaya dia pegang. Dia makan kan? Dia makan. Okey, mana boleh kan? Semua najis pun mana boleh kita nak pegang pun kita geli, apatah lagi kita nak makan kan? Okey. Contohlah kalau kita terpegang najis kan? Kita biasanya apa kita akan buat kalau kita terpegang najis? Cepat-cepat kita basuh Ustazah. Betul. Okey. Betul. Cepat-cepat kita basuh, bersihkan. Okey, jadi kita masuk kepada tajuk hari ni iaitu suci daripada najis. Okey. Dalam tajuk ni kamu akan belajar apa? Akan belajar akan dapat mengetahui jenis-jenis najis lah. Dengan cara menyucikan dengan betul. Dan ini akan membuatkan kamu dapat, bila kamu dah belajar ni, kamu akan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian agar ibadah dapat dilakukan dengan sempurna. Okey. Okey, baik. Okey, pelajar-pelajar, insya-Allah kita akan teruskan kepada pengertian jenis-jenis najis. Okey, baik. Secara umumnya kita terdapat 3 jenis najis, iaitu yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughalazah. Baik, kita akan lihat satu persatu bagi setiap jenis najis tersebut. Okey, bagi najis yang pertama, pelajar-pelajar, iaitu najis mukhaffafah. Apakah itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah najis yang ringan. Najis yang ringan. Okey, baik. Kita tengok. Apa itu contoh najis yang ringan? Contohnya adalah iaitu air kencing daripada kanak-kanak ataupun bayi lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun. Yang hanya minum susu ibu dia sahaja. Okey, baik. Itu bagi najis yang pertama iaitu najis mukhaffafah. Baik, kita lihat pula najis yang kedua iaitu najis. Okey, najis apa tu? Yang kedua? Najis mutawassithah. Okey, pandai. Najis mutawassithah yang bermaksud najis pertengahan. Okey, antara contoh najis pertengahan adalah banyak, antaranya darah, muntah, nanah, tahi, air kencing dan bangkai. Okey, baik. Itu adalah najis mutawassithah. Baik, kita tengok pula yang ketiga. Okey, yang ketiga najis apa tu? Mughallazah. Najis mughallazah. Okey, najis mughallazah ini bermaksud najis yang berat. Contohnya najis yang
daripada anjing ataupun khinzir, ataupun juga seandainya dikacukkan anjing ataupun khinzir, maka salah satu daripada yang kedua itu pun tetap dikira najis mughallazah. Okey, baik. InsyaAllah, okey, Ustaz akan panggil ya di kalangan kamu untuk membacakan apa itu najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Okey, baik. Ustaz nak pilih Azrul Hafiz. Okey, Azrul Hafiz, sila bacakan apa itu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah pengertian dia najis ringan iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibunya. Okey Ustaz. Okey, terima kasih Azrul. Okey, bagus. Okey, baik. Yang seterusnya kita lihat najis mutawassithah. Okey, Asma silakan baca pengertian najis mutawassithah. Baik Ustaz. Najis mutawassithah ialah najis pertengahan seperti darah, muntah, nanah, tahi, air, kencing dan bangkai. Air kencing. Okey, baik. Terima kasih Asma. Okey, betul ya. Iaitu adalah tadi tu adalah najis mutawassithah. Yang ketiga najis mughallazah. Okey, Ustaz nak jemput pelajar Ustaz Syazwina. Silakan baca pengertian najis mughallazah. Najis mughallazah ialah najis berat, iaitu anjing, khinzir atau kacukan kedua-dua atau segala yang ada kaitan dengannya. Okey, bagus ya. Terima kasih Syazwina. Okay. Jadi kita dah lihat apakah ketiga-tiga jenis iaitu najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazah. Baik, sekarang Ustaz nak minta semua keluarkan buku tulis masing-masing. Okey, baik. Ustaz akan tayangkan di hadapan latihan ringkas tentang jenis-jenis najis. Ya, Ustaz akan Ustaz akan pilih di kalangan kamu untuk sama-sama kita lengkapkan latihan di hadapan. Okey, dari sudut pengertian dan juga contoh bagi setiap najis. Okey, untuk najis mukhaffafah dan pengertiannya Ustaz nak jemput Nur Hazikah. Boleh tak nyatakan apakah pengertian najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah najis yang ringan. Okey, najis yang ringan. Okey, baik. Sambil-sambil Ustaz tulis dekat depan. Sila fokus ya. Okey, baik. Terima kasih Hazikah. Sebelum Ustaz terlupa, boleh tak Hazikah nyatakan apakah contoh najis mukhaffafah? Contoh najis mukhaffafah ialah air kencing bayi yang kurang dari umur 2 tahun yang masih minum susu ibu. Okey, bagus. Terima kasih. Hazikah. Okey, iaitu najis mukhaffafah ni najis daripada bayi yang berumur 2 tahun dan hanya minum susu ibu dia sahaja. Yang kedua, Ustaz nak minta Huda Najihah, sila nyatakan pengertian najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah ialah najis pertengahan Ustaz. Okey, bagus. Pandai. Betul pun ya. Dia adalah najis yang pertengahan. Okey, baik. Cuba Huda Najihah bagi contoh. Apakah contoh najis mutawassithah? Contoh najis mutawassithah seperti darah, muntah, nanah, bangkai. Okey, bagus ya, dan sebagainya. Okey, baik. Darah, muntah, nanah, bangkai. Okey, baik. Air kencing. Okey, baik. Terima kasih Huda. Okey, seterusnya kita lengkapkan najis yang terakhir iaitu najis mughallazah. Ustaz nak jemput. Okey, siapa lagi yang Ustaz tak panggil nama? Okey, Nurul Asma. Okey, sekali lagi lah, tak apa kan, Nurul Asma. Sila nyatakan pengertian najis mughallazah. Okey, najis berat Ustaz. Okey, najis mughallazah adalah najis yang berat. Okey, sebab apa dia berat? Sebab dia daripada khinzir ataupun anjing. Okey, cuba nyatakan okey, Ustaz baru je sebut ya. Okey, contoh dia adalah anjing dan juga khinzir.
Okey, baik. Ataupun yang kedua-duanya. Maksud dia salah satu daripada bila dia kacuk ataupun dia berkahwin, maka tetap dipanggil najis mughalazah. Okey, terima kasih Asma dan juga semua pelajar lain. Okey, jadi insya-Allah bagi untuk mengukuhkan latihan kita, Ustaz nak minta semua salin balik di dalam buku tulis yang telah dikeluarkan sebentar tadi. Okey. Salin balik jadual yang di hadapan ini. Okey, Azrul, awak ada masalah ke? Tak ada Okey, baik. Okey. Hari ini murid-murid semua, Ustazah akan tunjukkan apa bahan-bahan yang diperlukan untuk menyucikan 3 jenis najis yang kita belajar sebentar tadi. Okey, mari kita lihat satu persatu. Macam apa bahan-bahan yang diperlukan untuk kita menyucikan najis. Yang pertama, apa tadi? Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, kita perlukan tisu untuk lap najis tersebut dan kita perlukan air untuk bersihkan najis. Nanti Ustazah akan tunjukkan secara dekat lagi macam mana untuk menyucikan najis mukhaffafah. Okey. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah, kita perlukan tisu juga dan air mutlak. Air mutlak ni kita perlukan alirkan air tersebut kepada tempat yang terkena najis. Okey, lepas ni juga Ustazah akan tunjukkan secara dekat macam mana cara menyucikan najis mutawassithah. Okey, yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah, kita perlukan banyak sekali bahannya, iaitu air tanah, 1 basuhan air tanah. Okey. Yang kedua, air mutlak. Air mutlak ni kita perlukan 6 basuhan. Maksudnya 6 kali cawan ni lah untuk cucikan najis mughallazah. Okey. Kita kena tengok, Ustazah akan tunjukkan dengan lebih dekat bagaimana cara-cara untuk kita menyucikan tiga jenis najis tersebut pada pembelajaran selepas ini. Ustazah harap semua dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya, ya. Okey, baiklah. Jom. Okey, murid-murid semua. Seterusnya, Ustazah akan tunjuk cara-cara bagaimana untuk kita nak cuci 3 jenis najis ni. Iaitu apa tadi? Najis yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis apa? Mutawassithah. Yang terakhir, najis. Yang terakhir, mughalazah. Okey, Ustazah nak tunjuk satu-satu macam mana cara kita nak cuci tiga jenis najis tersebut. Okey, anak-anak murid semua, mari kita tengok bagaimana cara untuk menyucikan najis mukhaffafah. Yang pertama, iaitu lap terlebih dahulu najis tersebut menggunakan tisu ataupun kain. Yang kedua, percikkan air ataupun renjis air menggunakan spray terhadap tempat yang terkena najis. Okey, anak-anak murid semua, faham ke tadi apa yang Ustazah tunjuk? Macam mana nak cuci najis apa tadi? Mukhaffafah, Ustazah. Tak faham macam mana ke? Faham? Faham, Ustazah. Alhamdulillah faham, jelas. Cara dia mudah je, Ustazah. 2 langkah je. Mudah sebab dia najis ringan. Okey, kita tengok pula najis yang seterusnya, iaitu najis mutawassithah. Okey, yang kedua, mari kita lihat cara-cara untuk menyucikan najis mutawassithah. Yang pertama, lap atau buang terlebih dahulu najis tersebut menggunakan tisu ataupun kain. Kemudian basuh di tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air
sehingga dapat pastikan ia hilang dan suci daripada bau, rasa dan warna. Okey, anak-anak murid semua, tadi kita dah tengok najis mutawassithah. Cara menyucikan najis mutawassithah. Boleh ke Ustazah nak minta Huda Nazihah bagi tahu macam mana langkah-langkah untuk menyucikan najis mutawassithah. Boleh ke? Dah? Okey, boleh Ustazah, boleh. Okey, pertama saya tengok Ustazah buat tu bersihkan dulu kan, buang dulu najis, lap dengan tisu. Kemudian basuh tempat yang terkena najis tu dengan air mutlak. Betul Ustaz? Bagus Huda. Kita alirkan air tu dengan air mutlak. Okey, pandai Huda. Okey, seterusnya mari kita beralih pula kepada najis berat, iaitu najis mughallazah. Najis mughallazah. Okey, baik. Okey, baiklah yang terakhir, bagaimana cara untuk kita menyucikan najis mughallazah? Yang pertama, buang terlebih dahulu najis tersebut dengan menggunakan tisu ataupun kain. Kemudian, sediakan air tanah dan air mutlak, iaitu 1 basuhan air tanah dan 6 basuhan air mutlak. Basuh di tempat yang terkena najis dengan 1 kali basuhan air tanah. Kemudian, basuh tempat yang terkena najis dengan 6 kali basuhan air mutlak. Kemudian, setelah selesai, pastikan ia hilang dan suci daripada bau, rasa dan warna. Tadi, Ustazah dah tunjuk cara-cara menyucikan najis mughallazah. Okey, berapa kali air tanah yang kita guna? Berapa kali basuhan? Siapa tahu? Kali basuhan Ustazah. 1 je. Okey, kalau air mutlak berapa kali? Air mutlak? 6 Pandai semua, pandai. Maksudnya kamu semua fokus tengok apa yang Ustazah demo, cara-cara menunjukkan cara-cara menyucikan najis. Ketiga-tiga jenis najis. Okey. Ustazah harap kamu semua dapat melakukan cara menyucikan najis dengan langkah-langkah yang betul. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. InsyaAllah tadi kamu semua dah tengok bagaimana amali dan praktikal untuk cara penyucian ketiga-tiga jenis najis. Najis mukhaffafah kita ada cara penyucian dia. Najis mutawassithah kita ada cara penyucian dia. Untuk najis mughallazah pun kita ada cara penyucian dia. Baik, sekarang aktiviti kamu, Ustaz nak kamu dalam kumpulan kamu masing-masing. Kamu dah ada kumpulan kamu masing-masing kan? Dah tahu kan? Tahu. Dah tahu. Dah tahu. Okey, bagus. Dalam kumpulan kamu masing-masing, Ustaz nak Ustaz akan beri tempoh kepada kamu dalam 5 minit untuk kamu buat praktikal latihan bersama dengan kawan-kawan kamu dalam ahli kumpulan kamu. Nanti Ustaz akan pantau kumpulan masing-masing. Boleh? Boleh tengok Ustaz. macam mana setiap ahli kumpulan buat praktikal atas apa yang mereka dah belajar. Boleh? Boleh. Boleh, Ustaz. Okey, kalau boleh kita mula 5 minit daripada sekarang. Okey, boleh ke kumpulan masing-masing. A few moments later. Okey Ustaz, kami ingin menunjukkan cara menyucikan najis mukhaffafah. Yang pertama, lap dulu najis tersebut menggunakan tisu ataupun kain. Kemudian lap lagi sekali untuk memastikan najis itu betul-betul hilang lah. Kemudian rinjis ataupun spray air terhadap tempat yang terkena najis. Dan lap lagi sekali hingga betul-betul bersih. Jadi mudah saja untuk membersihkan najis mukhaffafah. Yang penting yang pertama, buang dahulu najis, kemudian rinjis air pada tempat yang terkena najis dan bersihkan. Okey, bagus kumpulan 1. Ustaz tengok hasil
perbincangan amali yang mereka buat tadi, nampak mereka faham tentang apa yang kita belajar hari ini. Okey, bagus. Tak nak beralih pula kepada kumpulan 2, nak tengok apa yang mereka tengah buat sekarang. Boleh? Okey. Cara untuk mencucikan najis mutawassithah. Mula-mula lap terlebih dahulu najis tersebut. Kemudian cuci dengan air mutlak hingga hilang bau, warna dan juga rasa. Kemudian lap sehingga kering. Bagus. Kumpulan 2, penerangan ringkas, jelas, nampak gaya mereka faham apa yang kita belajar hari ini. Bagus. Okey, kalau tengok pada keseluruhan kumpulan yang Ustaz pantau tadi, boleh kata kebanyakan kumpulan jelas. Dari sudut penerangan, amali yang mereka buat tu, nampak kamu semua faham apa yang kita belajar hari ini. Okey, bagus. Yang ni Ustaz nak supaya kamu jelas dan faham. Okey, bagus. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Sama-sama. Alright, so kita pergi pula kepada permasalahan. Tadi kita dah pergi kepada jenis-jenis najis. Ada berapa jenis najis yang kamu tahu? Tiga. Ada 3. Pandai. Bagus. Okey, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah iaitu najis pertengahan, dan ada juga najis mughallazah iaitu najis berat. Dan kita juga telah pergi kepada cara-cara untuk membersihkan najis tersebut. Okey, cikgu nak tengok, Ustazah nak tengok sama ada kamu fokus tak kepada penerangan-penerangan sebelum ni. Sekarang Ustazah bagi dekat kamu permasalahan. Ada 2 permasalahan. Memandangkan kita ada 2 kumpulan. Okey, bagi kumpulan pertama iaitu kumpulan Syazwina, kumpulan Azrul, kumpulan Ashraf dan kumpulan Asma, mereka akan dapat masalah pertama iaitu, okey, Ustazah baca. Seseorang telah menghadiahkan kamu sepasang kasut kulit berjenama. Sewaktu kamu membelik kasut itu, kamu telah dapati bahawa kulit kasut tersebut mempunyai ciri-ciri kulit khinzir, iaitu mempunyai 3 titik dalam satu tumpukan di serata permukaan kulit kasut tersebut. Kamu telah pelajari bahawa kulit khinzir itu najis dan bagaimana kamu menyucikan anggota badan kamu yang terkena najis itu. Okay, itu untuk permasalahan kumpulan pertama. Okey, jelas kumpulan pertama? Jelas Ustazah. Jelas. Okey, pandai. Okey, yang kedua, kumpulan yang kedua iaitu terdiri daripada Syazwina dan Huda. Okey, untuk kumpulan kedua, masalah kamu adalah adik lelaki kamu yang berumur 1 tahun 5 bulan yang masih menyusu dengan ibu telah membuang air kecil di atas tilam. Ibu kamu meminta tolong untuk membersihkan tilam tersebut. Bagaimanakah cara yang betul untuk membersihkan tilam tersebut? Okey, semua jelas kumpulan 2 jelas dengan permasalahan kamu? Jelas Ustazah. Bagus. Okey, sekarang Ustazah akan bagi masa untuk kamu berbincang di dalam kumpulan. Masa bermula sekarang. Okey, kumpulan 1. Okey, kumpulan 1. Ustazah nak tengok setakat ni, setakat mana dah kamu bincang permasalahan kamu? Ustazah, kami bincang tentang cara-cara nak membersihkan najis mughallazah. Yang pertama kita orang bincang, yang pertama mesti sediakan dulu air tanah dan juga air mutlak. Okey, yang pertama kita kena hilangkan najis dulu, lepas tu kita kena basuh dengan air tanah sekali, lepas tu diikuti dengan air basuhan air mutlak sebanyak 6 kali.
Okey, bagus. Simpankan ada beberapa lagi penerangan kan yang perlu kamu sebut. Simpankan itu untuk kita terangkan di kertas mahjong nanti. Ustazah akan lampirkan sebentar lagi. Okey, terima kasih kumpulan 1. Kita pergi kepada kumpulan 2. Kumpulan 2. Apa masalah yang kamu dapat? Adik lelaki kami yang berumur setahun 5 bulan yang masih menyusu dengan ibu kamu telah membuang air kecil di atas drum. Jadi ibu kamu minta tolonglah untuk bersihkan najis tersebut. Jadi Wina, apa yang kita dah bincang tadi? Oh, tadi yang kita dah bincang, kita dah senaraikan lah langkah-langkah dia. Yang pertama, lap air kencing terlebih dahulu. Kemudian, lepas tu rencis air dan lap lagi sehinggalah bersih. Bagus. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay. So ini adalah hasil daripada kumpulan 1 iaitu tentang perbincangan mengenai masalah kulit khinzir. Okay, kita tengok macam mana kumpulan 1 selesaikan masalah ni. Okay, kumpulan 1. Saya nak minta Asma. Asma, cuba bagi tahu jawapan yang kumpulan kamu telah bincang. Okey Ustazah, daripada hasil perbincangan kami dapat mengeluarkan langkah-langkah macam mana kami nak cucikan anggota tubuh badan kami yang terkena kulit khinzir tadi kan. Okey, yang pertama kami kena sediakan air tanah dan air mutlak. Yang kedua, kami kena basuh tangan kami tu dengan air tanah 1 kali. Tangan dan kaki kami kan, kaki basuh dengan air tanah 1 kali pada tempat yang terkena najis. Yang ketiga, kemudian kami kena ikuti basuhan air mutlak air mutlak 6 kali. Okey, kami kena pastikan ia hilang bau, rasa dan warna pada anggota tersebut. Betul ke Ustazah? Bagus, tepat sekali. Alhamdulillah, bagus. Tahniah kumpulan 1, jawapan yang sangat tepat. Iaitu yang pertama sekali perlu sediakan 1 air tanah dan 6 air mutlak. Pertama sekali basuh dulu najis tersebut, kita hilangkan dulu najis tu, kemudian basuh dengan air tanah sekali, diikuti dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Okey, penjelasan jawapan yang jelas dari kumpulan 1. Terima kasih kumpulan 1. Okey, sekarang Ustazah nak pergi kepada kumpulan 2. Okey, kumpulan 2 dapat permasalahan mengenai air kencing adik lelaki yang kurang daripada umur 2 tahun dan masih menyusu dengan ibu. Alright, kumpulan 2, sila bentangkan apakah jawapan daripada permasalahan yang kamu dapat. Okey, air kencing kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun dan masih menyusu adalah najis mukhaffafah. Jadi cara nak bersihkan, yang pertama lap air kencing tersebut dengan tisu ataupun kain. Kemudian langkah kedua renjis air dan lap lagi sehingga bersih. Okey, bagus. Kedua-dua kumpulan ni sangat fokus. Kumpulan kedua juga memberi jawapan yang sangat tepat. Bagus, bijak. Terima kasih. Okey, iaitu yang pertama, bila kamu jumpa kepada najis mukhaffafah, yang perlu kamu buat adalah kamu lap air kencing tersebut dengan tisu ataupun kain. Lap. Kemudian kamu renjis. Sama ada nak renjis ataupun kamu nak spray. Ikut kamulah. Okey. So lepas kamu dah renjis, kamu dah spray, kamu lap lagi dengan kain basah ataupun tisu yang kering. Lap sampailah permukaan tersebut bersih, kering. Okey, terima kasih kumpulan 2. Bagus penerangan kamu. Okey. Sekarang saya nak bagi tahu apakah kepentingan kamu membersihkan najis-najis ni, najis mughallazah, najis mukhaffafah.
Okey. Antara kepentingan kamu membersihkan najis-najis ni adalah yang pertama supaya ibadah kamu menjadi mudah. Okey? Kita bersiap sedia untuk melakukan ibadah. Kalau dalam keadaan yang bersih daripada najis, maka senang sahaja untuk kita melakukan ibadah tanpa was-was. Itu yang kita nak. Okey, seterusnya dari segi kesihatan kamu, kita akan dapat memelihara kesihatan dan menghindari dari penyakit. Cuba bayangkan persekitaran kamu kotor, penuh dengan najis, penuh dengan tai, lalat sana sini. Agak-agak kamu kamu hirup udara yang segar ke ataupun hirup udara yang macam mana? Tak segar. Udara yang busuk. Udara busuk. Okey, bagus. Udara yang busuk, yang tak segar. Itu juga akan membuatkan otak kamu nanti, otak orang lain nanti terbantut. Macam tu. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu kita akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Okey semua, sekarang kita dah sampai ke penghujung kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum Ustazah nak buat rumusan keseluruhan kelas kita pada hari ini, Ustazah nak kita bermain satu permainan ni. Okey, kenal tak apa ni? Ni agak-agak permainan apa ya? Kotak beracun. Okey, okey, setahu Ustazah rasanya anak-anak murid semua dalam kelas ni dah biasa main kan? Dah biasa. Pernah salah. Pernah. Okey, dah pernah main kan? Okey. So hari ni simple je kotak beracun ni. So Ustazah akan tekan muzik. Lepas tu apabila muzik dah berhenti dekat salah seorang daripada kamu dan kamu pegang kotak ni, kiranya kamu kena jawab soalan yang ada dalam kotak ini. Boleh? Boleh. Sekarang Boleh. Okey. Boleh semua harap semua dapat bagi kerjasama ya. Okey, sekarang Ustazah akan start muzik ni. Okey, soalannya berbunyi, seekor anjing telah mendekati Ali dan menjilat tangannya. Bagaimana Ali menyucikan najis tersebut? Okey. Nah, najis air liur anjing adalah najis mughalazah. Jadi bagaimana Ali nak bersihkan najis mughalazah tu? Ali kena bersihkan najis tu terlebih dahulu. Contohlah dia ambil tisu, lap tangannya dulu, kemudian dia ambil sebekas air tanah dan sebekas air mutlak. Kemudian Ali akan membasuh dengan sekali basuhan menggunakan air tanah. Kemudian membasuh pula menggunakan air mutlak sebanyak 6 kali. Dan kemudian Ali kena memastikan tangannya dah tak ada najis tu. Maksudnya bersih dan suci daripada bau, warna dan rasa. Okey, bagus. Sekarang kita main sekali lagi ya. Okey, muzik berhenti dekat saya. Saya ambil soalan Ustazah. Okey, baik. Soalan yang saya dapat berbunyi,
Adik kamu termuntah di atas lantai dan ibu menyuruh kamu bersihkan. Apakah jenis najis tersebut dan bagaimana kamu membersihkan lantai itu? Jadi saya rasa najis ini adalah najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan Ustazah. Dan cara menyucikan najis tersebut ni, yang ni saya selalu buat dekat rumah Ustazah. Macam mana saya buat? Pertama kita buang dahulu ain najis muntah adik saya tersebut, kemudian saya bersihkan dengan air mutlak. Sehingga hilang bau, rupa dan rasa. Itu jawapan saya Ustazah. Okey, sekarang kita dah tamat dah. Kita dah habis dah main kotak beracun. Terima kasih Huda dan Azrul sebab dapat bagi jawapan yang sangat baik dan terbaik. Itu menunjukkan kamu semua sangat fokus dalam kelas ya. Okey, jadi secara kesimpulannya Ustazah dapat simpulkanlah. Kita dah tahu najis ada berapa jenis tadi najis? Tiga jenis najis. Apa dia, boleh sebut tak? Najis Mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Okey, bagus semua. Okey, jadi kita tahu setiap najis tersebut, ketiga-tiga najis tu ada cara untuk menyucikannya sebagaimana kita dah buat amali tadi, kita dah buat latihan tadi kan. Okey, so Ustazah haraplah kamu semua ni dapat mengaplikasikanlah apa yang kita belajar dalam kehidupan seharian kamu. Bila kita tahu kebersihan tu penting. Kenapa penting? Yang macam tadi ada sebut juga kan, penting untuk kita buat untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna kan. Jadi yang mana kita tahu juga kebersihan tu pun separuh daripada iman kan. Sebagaimana ada pepatah Arab kata an-nazafatu minal iman. Jadi betul. Okey. Jadi setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustazah nak ingatkan kamu semua. Nanti Ustazah akan hantar link quizzes dalam kelas tu sebagai latihan pengukuhan untuk kamu lah. Nanti apabila kamu dah jawab, kamu hantar kepada Ustazah, boleh? Boleh Ustazah, insya-Allah boleh. Jadi setakat ini sahajalah kelas kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.